Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasihi seluruh barisan kepimpinan Masjid Abidin, Tuan Iman, Bilal, guru-guru, asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian sirah, yang mana tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah mengenai pemulawan ekonomi. Tajuk yang lepas yang kita bincang mengenai rundingan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy untuk memujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hentikan kerja dakwah. Tuan-puan, berlaku 3 kali cubaan untuk pujuk Rasulullah, yang mana awalnya dimulai oleh Utbah bin Rabi'ah. Jadi pujuknya, Muhammad, ni wakil dia seorang je. Muhammad, kamu nak jadi orang paling kaya, kami siap sedia berikan harta. Kalau kamu nak jadi pemimpin kami, siap sedia kami tabalkan kamu jadi raja. Kalau kamu inginkan isteri yang paling cantik, siap sedia kami carikan isteri yang paling cantik. Jadi hak awalnya, dia seorang wakil. Lalu bila mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa potong ayat Al-Quran derah-derah, dia tutup mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda membacakan ayat mengenai peringatan umat yang dahulu yang pernah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ni dia seorang. Lepas dia gagal percubaan pujuk Rasulullah, lalu percubaan kali kedua oleh pemimpin Quraisy yang lain pula, iaitulah orang yang kalau gila bahasa kita jutawan lah. Orang yang ada pitih, ada duit, boleh jadi mereka beranggapan Rasulullah ni tak apa nak yakin bila mana seorang wakil. Dan orang tu tak ada pitih pun. Jadi terik ini dengan cara hantar wakil yang memang background dia adalah background jutawan. Jadi menawarkan harta kepada baginda Rasulullah, tetap juga baginda tolak tawaran mereka. Jadi orang-orang Mekah ni pelik. Pelik dengan sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ampuhkan harta. Siapa yang tak ampuhkan pitih banyak? Dan percubaan yang terakhir yang dilakukan oleh mereka adalah seluruh pemimpin-pemimpin Quraisy berkumpul pakak pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi Muhammad ni tak apa nak yakin kita nak angkat dia jadi pemimpin kita, jadi raja kita. Lalu ramai-ramai pakak pergi. Sama juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran yang telah mereka berikan. Tuan-puan, peristiwa ini berlaku pada antara 6 ke 7 kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah tahun ke-7 kenabian. Inilah ujian yang sangat berat yang dialami oleh baginda Rasulullah dan para sahabat, iaitulah mereka dipulaukan. Macam mana peristiwa ini berlaku? Melalui beberapa isnad hadis daripada Musa bin Uqbah bin Ibnu Ishaq, dan selain daripada mereka berdua menyebutkan bahawa pihak kafir Quraisy telah sebulat pendapat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka ini dah tawaran demi tawaran diberi ni tak mahu terima, akhirnya putusan nekat, kita ambil keputusan kita bunuh je Muhammad ni, selesai masalah kita. Tak ada dah orang nak buat masalah dalam Mekah ni yang nak pecah belahkan kita. Bunuh Muhammad, selesai masalah kita. Apabila tindakan keputusan bunuh ini dikeluarkan,
keputusan ini disampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tetapi mereka enggan menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tindakan nekat itu. Bila putusan bunuh ni, memang menjadi adat tradisi hubungan anak beranak di kalangan bangsa Arab kuat, hubungan kabilah. Oleh kerana Bani Hashim ini antara kabilah yang paling berpengaruh di Mekah. Bani Abdul Muttalib sebagai orang yang sangat penting dalam sejarah Mekah. Sebenarnya mana kisah Abdul Muttalib lah yang menemui kembali punca air Zam-Zam selepas sekian lama dia termendak. Air Zam-Zam dulu bukan sejak zaman Nabi Ismail tu pacu sampai ke sekarang. Dia pernah termendak beberapa lama tempoh. Allah hadirkan mimpi kepada Abdul Muttalib, Tokki Rasulullah. Jadinya Abdul Muttalib ini memain peranan penting selain menemui punca air Zam-Zam. Abdul Muttalib jugalah yang dengan beraninya pergi berunding dengan Panglima Raja Habsyah ketika mereka nak menyerang Mekah dalam peristiwa burung ababil menghentam gajah-gajah yang dipimpin oleh Panglima Kerajaan Habsyah. Baik. Jadinya apabila anak beranak Rasulullah waktu sang, tak boleh, kami tak akan serahkan Muhammad. Setelah golongan Quraisy tidak berjaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai langkah yang telah dirancangkan sebelumnya, lalu mereka bermuafakat pula untuk memulaukan baginda dan sesiapa sahaja orang Islam yang bersamanya. Demikian juga memulau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang mempertahankan baginda. Asasnya, mana-mana pengikut Muhammad, kita pulakan belaka. Tapi, kalau orang-orang yang walaupun tak Islam, tetapi nak juga pertahankan Muhammad di kalangan anak beranak Muhammad ni, nak pertahankan juga, kita pulakan belaka. Jadinya, anak beranak Rasulullah pakat pertahankan Rasulullah seorang je tak pertahankan. Siapa dia? Abu Lahab. Dalam ramai-ramai anak beranak, ni lah paling sakit ni, Abu Lahab, yang tak mahu bela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk mencapai tujuan itu, mereka telah menandatangani satu perjanjian bertulis di mana mereka tidak akan mengahwini. Dia main hubungan perasaan. Mana kata kalau ada kalangan mereka ni, kalau Islam, tak Islam, berkasih, bercinta, sehingga khilaf, nak berkahwin, nak kahwin pun tak boleh, kena pisahkan pernikahan, kena pisahkan dua pasangan ni. Dia main perasaan. Sebagai salah satu langkah untuk menghimpit dan nak mengurung orang-orang Islam, nak beri tekanan perasaan kepada orang-orang ini. Termasuklah berjual beli dengan mereka yang diputuskan hubungan itu, menyekat sumber-sumber rezeki yang mengalir kepada kalangan mereka, tidak menerima sebarang perdamaian. Maksud tak menerima sebarang perdamaian ni tahu puan, kalau nak minta perlindungan. Ya style dulu, bila kita rapat dengan seseorang ni, dia ni jadi pelindung aku, moga dia ni ramai anak beranak dia, jadi orang-orang pun pakat patuh kepada dia belaka. Tapi bila bermulanya keputusan pemelawan ini, benda tu tak boleh berlaku dah, terbatal dah. Tak boleh mu nak dapat perlindungan pada siapa-siapa, dan tidak akan berkasihan belas kepada mereka kecuali setelah Bani Abdul Muttalib menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Naskah perjanjian itu digantung dalam ruang Kaabah. Tuan-puan, ni cara nak bermain dengan tekanan perasaan, tekanan fikiran. Bapa mu nak susah payah, berlapar, bersakit, mu ni tenak, siapa tak makan, tak minum, hanya semata-mata mu nak melindungi Muhammad. Bapa siapa tahap tu mu buat. Padahal senang je, mu serahkan Muhammad pada kami bunuh dia, selesai masalah. Ni cara nak psikologi kepada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita tengok bagaimana orang-orang awal Islam, para sahabat as-sabiqunal awwalun,
Dengan cara tekanan sebegini, bagaimana mereka menghadapi ujian yang sangat berat pada zaman mereka. Seluruh kafir Quraisy berpegang kepada perjanjian itu untuk selama 3 tahun. Subhanallah. Tuan-tuan bayang. Pula selama 3 tahun, tuan-tuan. Kita kalau kena zaman Covid, makna kata masa hak teruk kita lockdown tu, Allah susah payah dah wasaan bila mana dak boleh pergi kedai makan, dak boleh tubik, susah dah kita ni. Payahnya wasaan. Kalau berlaku macam peristiwa bencana, gempa bumi ke, banjir ke apa, segala sumber makanan tak ada, susah dah. Terputus hubungan sehari semalam. Terputus hubungan sehari semalam, tuan-tuan. Duduk atas tak rumah. Makna kata berah apa segala dah hanyut belaka dah duduk bawah tu. Tunggulah bantuan Allah perinya wasaan. Apabila tak boleh makan sehari semalam. Tapi tuan-tuan bayangkanlah apa yang berlaku kepada generasi awal Islam. Kerana pemulawangnya bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 6 bulan, bukan setahun. Tetapi memakan tempoh selama 3 tahun. Daripada tahun ke-7 kenabian, sampailah kepada tahun ke-10 kenabian. Maha dahsyat Allah timpakan ujian pada orang-orang ini. Riwayat Musa bin Uqbah menunjukkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan orang-orang yang bersama dengan mereka daripada orang Islam, termasuklah Rasulullah, telah dikepung dan dipulau di lorong Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang Islam dan yang kafir berkumpul di lorong-lorong itu. Orang Islam berkumpul kerana semangat beragama, manakala yang kafir pula semangat hamiyah kekeluargaan, kecuali Abu Lahab keluar menyertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, hak ninglah satu peranan sangat penting. Tuan-puan bayang satu watak yang bernama Abu Talib. Nah, pak dara Rasulullah ni tuan-puan, ya ramai belah-belah pak dara Rasulullah. Ketika usia Rasulullah 40, diangkat jadi Nabi tinggal 4 orang. Maknanya masih hidup. Masih hidupnya Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Ibnu Abbas. Bukan Ibnu Abbas, 4 orang. Jadi 4 orang ni yang tak Islam 2, Islam 2. Yang tak Islamnya Abu Talib, Abu Lahab. Yang Islam Hamzah dan Abbas. Nak ceritanya, dalam ramai-ramai ketika pula ni, Abu Lahab tak mahu layan, tak mahu cara kat Muhammad, kecuali Abu Talib yang tak Islam ni. Apabila dimulakan pemulawan, dia tak tinggalkan Rasulullah. Dia duduk bersama dengan Rasulullah. Berlapornya, sakitnya. Dah kita bayang apa suasana yang mereka hadapi ketika dipulaukan sepanjang tempoh 3 tahun. Sudah pastilah makan minumnya macam mana. Tak boleh nak bayang. Kerana diceritakan dalam ni, mereka terpaksa makan daun-daun dan pucuk kayu. Seperti riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga kan dia kata, aku jumpa kulit unta. Aku jemur kulit unta. Ibarat jadi macam khepuk. Jadi itulah bekalan makanan aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tuan-puan nak cerita satu watak bernama Abu Talib. Jadi Abu Talib ni, dia tak Islam bersama dengan Rasulullah. Boleh jadi dia juga makan daun, boleh jadi dia juga makan kulit kayu dan sebagainya. Tetapi tempoh 3 tahun pengorbanan yang telah diberikan oleh Abu Talib bukan untuk tahun 3 tahun tu je. Sejak budak lagi Rasulullah masih sejak usia 6 tahun. Dia pelihara Muhammad, dia besarkan Rasulullah. Lalu Allah pernah hadapkan kepada Abu Talib ketika usia Rasulullah 12 tahun. Abu Talib bawa dia pergi jual dekat Syam, sampai kat Basrah. Allah takdirkan Abu Talib ni dipertemukan dengan seorang ahli kitab bernama Buhairah. Buhairah royak pada dia, Wahai pak dara, mu derah-derah awak balik anak saudara mu ni.
Kerana dia ni akan bawa satu berita besar, berapa pula buat balik, buat derah-derah balik. Kerana dia akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Masa tu Rasulullah baru belasan tahun. Allah beri petanda kepada Abu Talib. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, Abu Talib ni, sejak daripada itulah dia dapat gambaran apa akan berlaku kepada baginda Rasulullah. Sampaikan Rasulullah ini menjadi orang terkenal di kota Mekah, orang gelar dia Al-Amin. Sampaikan Muhammad pernah menyelesaikan konflik antara kabilah-kabilah Mekah, nak letak kembali Hajar Aswad, famous Muhammad. Dan sehinggalah menjadi utusan Allah ketika usia 40 tahun. Abu Talib tak lari, Abu Talib dia tak halang, Abu Talib dia tak cangguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah sampai tahap dipulaukan sebegini rupa tuan-puan, Abu Talib bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Kerana itulah apabila di saat Abu Talib, nanti kita akan masuk tajuk tahun perkabungan. Apabila sampai tahap Abu Talib tuan-puan, dia dah jadi usia dah semakin tua. Apabila selesai masalah pemulawan ini, dia pun dah jadi ternak, dia dah jadi nazak. Memang baginda Rasulullah kerap kali pergi rumah Abu Talib, pegang tangan, minta doa lalu kat pak dara kesayangan dia, ucapkan perkataan yang sangat ringkas, La ilaha illallah. Dengan penuh perasaan, dengan penuh lubuk hati, baginda Rasulullah nak harapkan pak dara dia ikut ucapan yang diucapkan di lidah baginda Rasulullah. Nak kali baginda pergi jumpa Abu Talib, akan ada anak beranak lain, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab. Mu jangan buat berona, gitulah lebih kurang. Jangan buat berona, jangan tinggal agama nenek moyang kita. Setiap kali itu jugalah member-member dia, anak beranak dia nasihat pada Abu Talib, nak rakyat tuan-puan, betapa hati yang dimiliki Abu Talib ini tertutup rapat dengan ajakan anak saudara dia. Sampaikan meninggal Abu Talib, di situlah baginda menangis teresak-esak, menitiskan air mata. Sehingga kan datangnya Jibril alaihi salam menurunkan firman Allah, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, setara mana kamu sayang kepada orang yang kamu sayang, walaupun doa lalu sayang pada orang ni, kamu kena ingat wahai Muhammad, kamu bukanlah pemberi hidayah pada orang yang kamu sayang, walakinnallah, tapi Allah yahdi, beri hidayah, beri petunjuk pada orang-orang yang man yasha, berkehendak. Jadi tuan-puan, bezakan diri kita di posisi Abu Talib. Bezakan diri kita di posisi Abu Talib. Abu Talib yang sejak awal baginda diutuskan menjadi seorang utusan Allah. Abu Talib ini bersama-sama dengan Rasulullah dipulaukan dengan tempoh 3 tahun. Sudah pasti laparnya, dahaganya, sakitnya. Kalau makan pucuk kayu, cirik-biriknya boleh jadi, confirm dah cirik-birik tuan-puan. Makan daun kayu, kalau makan gandum boleh tahan. Makan daun kayu ni, sakit perutnya, meragangnya dengan usia tuanya. Bandingkan kita dengan posisi Abu Talib, kenapa Abu Talib ini tuan-puan tidak dibenarkan dan tidak dibukakan hati dia untuk terima Islam. Jadi hak ni lah yang kita nak letakkan dalam minda kita tuan-puan. Yahdi man yasha, beri hidayah pada orang-orang yang berkehendak. Bermakna di posisi kita, sekalipun kita punya pengorbanan, sekalipun kita punya ini nak bandingkan dengan Abu Talib, jauh langit dengan bumi, susah payah kita dibanding Abu Talib. Nak jadi ceritanya adalah Allah berkehendak kepada kita. Allah yang man yasha, kita jadi salah seorang yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah anugerahkan satu nikmat yang tidak terbilang, nikmat yang tak ada harga, nikmat yang tak boleh nak dijual beli.
nikmat yang terpasok dalam hati sanubari kita ini, marilah apa jua dakwah, marilah apa jua orang nak ajak kita kona tak lain dari sudut pegangan akidah, dak degih. Hak itulah bentuk keimanan yang Allah tanamkan dalam hati sanubari kita. Jadi kalau sampai tahap itu tuan-puan, kalau kita ini menjadi orang yang tidak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah ruginya kita. Kerana nikmat tu Abu Talib tak dapat. Khalidina fiha. Kekalah Abu Talib. Kalau dia menjadi orang ahli neraka, kekalah dia hanya kerana tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah di bibir dia. Baik. Kita sambung. Sehingga kan apabila unta-unta perniagaan tiba di Mekah. Jadi misal kata ada orang luar mari jual. Datanglah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membelikan bahan makanan untuk keluarganya. Maka pada waktu itu juga Abu Lahab pun melaung. Wahai peniaga, naikkan harga barang kamu ke atas sahabat-sahabat Muhammad, supaya mereka tidak mampu membeli sesuatu pun daripada kamu. Jadinya, orang siapa aja. Saya jual, mu jangan jual kat keset Muhammad tu. Kalau nak beli juga, muat naik 100 kali ganda. Muat naik siapa tahap, orang-orang ni tak mampu nak beli daripada kamu. Moga dia orang luar kena ikut undang-undang tuan rumah. Inilah suasana yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami ujian yang sangat dahsyat, sehingga kan sahabat ini pulang dengan tangan kosong menemui anak-anak di rumah yang melolong dengan kelaparan. Lalu sebaik sahaja masuk 3 tahun daripada tarikh pengepungan. Diceritakan kepada Abu Talib bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangkan mimpi. Setelah 3 tahun, akhirnya didatangkan mimpi. Jadi mimpi ni tuan-puan kepada seorang Nabi, dia adalah bentuk petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpinya apa? Mimpinya adalah Allah mengutuskan anai-anai menggigit dan mengerik naskah perjanjian yang digantung dalam dinding Kaabah. Yang tinggal hanyalah perkataan yang disebut Allahumma. Tengok tu je. Lalu Abu Talib pun bersama dengan orang-orang kaumnya pergi menemui Quraisy dengan meminta daripada mereka membawa naskah perjanjian dulu yang mengisyaratkan kepada mereka yang ianya seolah-olah tunduk kepada musuh mereka dahulu, dan mereka pun membawa keluar naskah itu dengan keadaannya masih berlipat. Lantas berkatalah Abu Talib, anak saudaraku telah memberitahu aku, dan hingga kini beliau belum pernah berbohong, di mana Allah telah menghantar anai-anai untuk mengerik naskah perjanjian kamu dan memakan setiap nas perjanjian yang zalim dan memutuskan hubungan silaturahim. Sekiranya kata-katanya itu benar, sedarlah kamu dan kembalilah semua daripada jalan jahat kamu itu kepada Allah. Kami tidak akan menyerahkannya kepada kamu. Biar kami mati kesemuanya. Tetapi kalau apa yang diceritakan itunya dusta, maka kami akan serahkannya kepada kamu dan lakukanlah apa yang kamu suka ke atasnya. Jadinya ni kata dua daripada Abu Talib. Dulu Abu Talib akan pertahankan hidup mati, aku akan jaga Muhammad. Tapi terik ni, inilah kata dua. Kalau betul kata Muhammad, hentikan. Tapi kalau tak betul, kalau Muhammad tipu aku, tipu kita semua, mana buat apa pun kat Muhammad, buatlah. Lalu mereka pun menjawab, kami setuju dengan segala apa yang kamu ucapkan itu. Dengan itu mereka pun membuka naskah perjanjian. Didapatinya seperti mana yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menjawab, inilah dia sihir anak saudara kamu itu. Oleh itu mereka pun bertambah sesat dan bertambah bermusuh. Tu apa?
sihir, pelawak. Tak ada modal. Ya tak ada modal dah. Tak boleh nak buat apa dah. Sihir Muhammad ni. Sebab itulah jadi gini. Macam kisah. Apa ni? Abu Lahab. Kisah Abu Lahab. Dia nak perangkap baginda Rasulullah. Nak perangkap macam mana? Hai Muhammad. Anak saudara dia kan. Hai Muhammad. Aku nak beri satu permintaan pada kamu. Apa dia permintaan itu, wahai pak saudaraku? Nanti dulu kalau aku nak beritahu permintaan aku ini, kita kena kumpulkan semua orang dan aku akan minta di depan semua orang. Mana boleh gitu kalau kita. Tapi tak apalah, kata Abu Lahab kata macam ni lah. Kalau betul boleh tunaikan permintaan aku, kami semua akan masuk Islam. Kalau betul kamu boleh tunaikan. Oh, dah kalau gitu pula, tak apalah. Mari kita jumpa. Bila dikumpulkan semua orang, lalu ternyata apabila Abu Lahab tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah duduk di depannya, wahai Muhammad. Mu tengok, mu nampak tak bulan? Sudah. Apa nampak bulan? Cuba membelah bulan menjadi dua. Bukankah tak logik pada akal manusia? Kalau kita ngadak tiang depan kita pun, hai, mu duduk sini, tiang situ, mu belah tiang jadi dua. Kan pelik pada logik akal kita, tak mampu nak buat. Tapi tuan-puan, bila mana Allah perintahkan pada Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengisyaratkan gerakan tangan seperti seolah-olah sedang membelah. Bulan terbelah jadi dua, baginda Jibril arahkan gerakkan tangan ke kanan, bulan sebelahnya bergerak ke kanan, bulan sebelahnya bergerak ke kiri. Pengong. Belang pengong tu apa? Abu Lahab pun rayak pada orang ramai. Diam semua. Dah kalang diam sepi ni. Sihir. Kata buat, sihir. Rupanya sihir Muhammad ni. Tak ada modal dah. Jadi begitu jugalah apa berlaku pada orang-orang Quraisy ketika ini bila tengok naskah. Naskah tu dia berlipat. Sipang comel ni. Gantung sipang. Tapi rupa-rupanya dalam lipatan tu habis kena kerik. Hot tinggalnya apa dia, tuan-puan? Perkataan Allahumma. Ini dia mukjizat yang Allah lakukan pada ketika itu. Lalu belang-belang Allah hantar anak-anak ini juga, tuan-puan. Timbullah rasa tak senang hati. Dia Allah takdirkan peristiwa ini dia bersamaan. Rasa tak sedap hati di kalangan orang-orang Mekah. Makna kata selama kening saing-saing dia juga, selama kening anak beranak dia juga, selama kening tempat dia lepak sama-sama kawan-kawan juga. Tapi akhirnya kita terpaksa biarkan mereka ni berlapar, sakit, dah cirit-birit, macam-macam. Dah 3 tahun dah kena pula ni. Akhirnya keluarlah 5 orang pemuda daripada Bani Qusay. Iaitulah mereka adalah Hisham bin Amru bin Al-Haris, Zuhair bin Umayyah, Mut'am bin Adi, Al-Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad. Ya gini. Mula-mula Hisham bin Amru dia duduk rumah sedap hati. Tak ada hatinya, kesian, kesaing-saing aku, berlapar, bersakit, berdahaga. Dah lama dah, mana kata setahun, 2 tahun, tahun ketiga. Bila mari dak sedap hati ni, dia nak tubik ke orang lain, nak tubik mulut ni, rasa dak sedap hati ni, dia bimbang. Mu ni apa jadi nyaknya pula ke orangnya? Kita kan nak pulakan mereka, nak pastikan mereka ni dah kembali semula pada agama kita. Takut orang kata gitu ke dia. Jadinya sejak dia dak sedap hati, dia dak tubik pada mulut. Tapi bila dah 3 tahun, tuan-puan, dia dak sedap hati ni, akhirnya jumpalah dengan kawan dia seorang bernama Zuhair bin Umayyah. Dia pun gila. Dia pun rayaklah pada Zuhair, aku ni benarnya dah sedap hati tengok orang-orang yang dipulakan berlaparnya, sakitnya. Tubik je mulut gitu, rupa-rupanya Zuhair bin Umayyah, ya sungguh. Mana-mana kata, kata mereka, sedang molek. Memang aku pun rasa dah sedap hati lama dah, kata Zuhair.
Jadi mu ni orang pertama dah, aku jadi orang kedua yang mana kita tak mahu setuju dengan keputusan nak memulakan orang-orang ini. Dah akan kita dua orang. Padang kita dua orang ni. Jadi daripada dua orang inilah akhirnya mereka jumpa kawan lain Mut'am bin Adi. Jumpa Mut'am. Royak kami ni nak sedar hati sekian-sekian. Mana kata Allah sudah molek. Kita dah bertiga. Jumpa kawan lain seorang lagi, jumpa Abu Bakhtari. Allah sama juga sedang molek. Aku pun lama dah sedar hati. Jumpa seorang lain Zam'ah. Oh sedang molek. Daripada 5 orang ni tuan-puan, mereka pun pergi tawah dekat sekeliling Kaabah tu. Mana tawah belaka. Royak pada orang ramai. Tolong teriak-teriaklah. Hentikan pemulawan ni, hentikan pemulawan ni. Dalam keadaan, dalam masa yang sama, mukjizat berlaku. Iaitulah peristiwa anai-anai mengerik isi kandungan perjanjian nak memulaukan orang Islam. Lalu akhirnya bila demikian tuan-puan, bila diberitakan kepada baginda Rasulullah dan juga para sahabat, Allahu Akbar. Macam baru tubik penjara. Walaupun tak ada jeriji. Allahu Akbar. Badi takbir belaka tubik daripada bukit-bukit tu. Mari balik pergi ke rumah, pakat balik-balik belaka. Allahu Akbar. Gembiranya. Apabila dah 3 tahun dipulaukan oleh jiran-jiran mereka, kawan-kawan mereka yang masih belum Islam. Baik. Sekarang kita nak tengok pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ni. Pengarang buku mulakan, inilah operasi pemulauan yang kejam. Kejam tu apa? Apa kejam? Sebabnya cara pula ni, dia bukan pulakan orang Islam dan hak yang sihat-sihat. Termasuk orang tua, termasuk wanita, termasuk ibu mengandung, termasuk kanak-kanak. Tak ada belah kasihan. Tak ada langsung belah kasihan. Kalau boleh, pula tu jangan lama sangat, sebulan padang dah lah. Oh ni tuan-puan makan tahu, maknanya kata hati pedas sungguh lah. Doknya langsung pada jiran-jiran mereka selama ini. Cubalah saudara bayangkan kesengsaraan yang dialami oleh baginda Rasulullah dan sahabat-sahabatnya selama 3 tahun. Bayang, tahu apa? Mereka ikat perut. Mana ambil kain, belik batu, kemah kat perut. Supaya perut ni jadi sepit. Supaya perut ni boleh tahan daripada lapar yang panjang. Itu yang dialami oleh para sahabat generasi awal Islam. Kita tidak mempunyai cerita panjang mengenai golongan musyrik di atas pendirian mereka. Maknanya anak beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang tak mahu tinggalkan Rasulullah. Kata orang buku, kita tak ada lah cerita detail pasal mereka ni yang menyebabkan mereka pertahankan sampai tahap 3 tahun Abu Talib pertahankan Rasulullah. Namun di sini mereka mengutamakan berpegang pada 2 prinsip. Ini khusus untuk orang-orang anak beranak Rasulullah. Ternyata mereka pegang 2 prinsip. Pertama, kekal dengan syirik dan keangkuhan mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jelas sekali tuan-puan, anak beranak Rasulullah ni yang tak mahu tinggalkan Rasulullah, maknanya mereka nak kekal syirik. Asalkan nak jaga Muhammad tapi nak kekal syirik. Maknanya di sana ada satu bentuk keangkuhan yang sangat jelas yang ada pada anak beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Talib. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada semangat hamiyah kekeluargaan yang mengajak mereka mempertahankan keluarga karib daripada kezaliman yang dilakukan terhadap mereka. Kemungkinan saudara mendengar golongan profesional yang mana penyerang ideologi mendakwa bahawa semangat Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib lah yang memainkan peranan di belakang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kerana peristiwa ini ada musuh-musuh Islam jadikan modal, buat modal. Bapa Islam yang dipimpin oleh Muhammad ni berjaya. Ada orang modal. Berjayanya Muhammad kerana adanya pendokong-pendokong anak beranak yang bukan Islam. Ini pengarang buku ni sebutlah.
Jadi nak bentuk satu pemikiran salah faham bahawa berjayanya Islam sampai berkembang ke merata dunia ni, dulu ada cerita pucuk pangkal dia, anak beranak Muhammad yang tak Islam pertahankan Rasulullah. Kenyataan ini merupakan tuduhan yang tidak berasas. Nampak sangat yang ianya tidak dapat dikaburi dengan logik, walaupun dalam bentuk zahir sekalipun. Ia adalah satu perkara yang sangat bersifat tabi'i, di mana semangat jahiliah keturunan dan kekeluargaan yang membawa pendokong mempertahankan jiwa anak saudara mereka kerana adanya orang-orang yang mengungguk keselamatannya. Jadi hujah tu terbatal. Kenapa tuan-puan? Sifat semula jadi hubungan anak beranak pasti muncul bila mana ada orang jahat pada anak beranak kita. Jadi kalau musuh-musuh Islam nak buat modal ni, tak boleh buat modal. Tak boleh buat modal bahawa Islam ini dimenangkan dengan cara anak beranak yang bukan Islam, yang membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ialah supaya kita menyedari bahawa perlindungan yang diberi oleh keluarga Rasulullah kepadanya bukanlah perlindungan kepada risalah. Itu yang kita nak pegang. Abu Talib jaga Rasulullah bukan kerana dia nak melindungi dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Itu poin penting. Jadi tak ada lah salah faham di kalangan masyarakat bila orang nak tuduh baginda Rasulullah dan juga para sahabat kerana menang, kerana dibantu oleh anak beranak ni, kerana mereka sebenarnya bukan nak mempertahankan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba saudara gambarkan rangkaian peristiwa yang telah kita bentangkan itu. Rangkaian tekanan dan penyiksaan terhadap peribadi Rasulullah dan orang-orang Islam. Selepas itu, cuba saudara menjawabnya berdasarkan kepada rangkaian penyiksaan tadi. Apakah benar dakwah Islamiyah adalah satu pemberontakan ekonomi yang didesakkan oleh kebuluran dan didorong oleh hasad dengki terhadap peniaga Mekah dan pengusaha-pengusaha ekonomi? Begini, kadang-kadang ada satu mana-mana tempat rakyat berontak. Rakyat berontak pada pemerintah sebabnya pemerintah ni kejam, zalim. Sebabnya beri tekanan berat, rakyat pun lawan pemimpin. Jadinya, pengarang buku kata, nak bandingkan kebangkitan orang Islam kerana sebab bangkit kerana lapar, dia tak sama. Tak sama generasi awal Islam yang bangkit kerana keimanan yang tertanam dalam diri mereka. Sebab ada macam perang di China ataupun ada yang mendakwa teori kedatangan orang-orang Cina ke Malaysia ni, ke Nusantara ni sebabnya dulu Cina perang sebabnya kemiskinan doa lalu Cina perang, lalu orang Eropah berhijrah balik cari tanah baru, termasuklah sampai ke Nusantara kita. Jadi nak bandingkan dengan peristiwa yang macam itu tak sama. Kenapa tuan-tuan tengok? Cara pemimpin Mekah tekan pada orang-orang Islam macam ni. Mu nak selamat mudah aja. Mu serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Jadi tuan-puan, ia lapar hari pertama boleh tahan. Orang-orang yang berlaku masalah gempa bumi, tak ada makanan, tak ada minuman, apa jadi? Pasar raya kena ropok, pasar raya habis pecah. Di mana-mana, bila mana berlaku apa-apa bentuk bencana. Namun orang-orang Islam, walaupun mereka berlapar seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, hanya kerana perlu korbankan apa yang diikat di lidah mereka. Dia jumpa pemimpin Mekah, aku tak ambuh dah ikut Muhammad. Selesai masalah. Tapi kenapa mereka tak buat macam tu, tuan-puan? Kerana mereka ada iman yang terlalu mahal dalam diri mereka. Sebab itulah nak banding orang-orang miskin yang pernah ada memberontak di mana-mana belahan dunia tak sama dengan generasi awal.
Nak samakan orang-orang miskin kerana nak dapatkan satu bentuk kemudahan, kesenangan, apa jadi? Dia jadi mentah, dia jadi sementara. Bila dah dapat kesenangan, bila dah dapat kemudahan, mereka dah lupakan apa benda bentuk yang mereka nak perjuangkan. Sebab dah selesai masalah kemiskinan, kelaparan. Tetapi apa berlaku pada generasi awal orang Islam sekalipun, akhirnya mereka nanti sampai setahap berjaya berhijrah ke Madinah. Duduk Madinah amat damainya, ya Allah. Orang-orang Ansar tolong beri makan, tolong beri tempat tinggal, ada tempat berteduh. Selesai dah masalah. Tuan-puan, kalau hanya sekadar itu yang menjadi acuan kehidupan mereka, maka Islam ini sampai satu tahap terbatas duduk kat Madinah je lah. Tak payah dah sungguh-sungguh nak juang bersama-sama dengan Muhammad, nak kembangkan agama. Kalau sekadar itu Islam, nak dibandingkan dengan pemberontakan orang-orang yang pernah ditindas. Tetapi jiwa yang dimiliki oleh generasi awal Islam, mereka nak supaya apa yang mereka pegang akan diperoleh juga kepada orang-orang lain. Akan dipegang dan dinikmati nikmatnya menjadi sebagai seorang iman. Sebagai seorang yang memiliki iman. Sebab itulah seorang sahabat bernama Uqbah bin Nafi'. Sahabat ni tuan-puan, dia menjadi salah seorang pasukan tentera yang dipimpin oleh Mus'ab bin Amr bin Al-As ketika zaman Umar ibn Khattab. Lalu Umar pada zaman dia akhirnya berjaya mengalahkan Rom Byzantine. Amr bin Al-As berjaya membuka wilayah Mesir. Lalu Uqbah ni salah seorang pasukan dia. Dia pun naik di atas bukit. Di depan dia terbentang lautan Mediterranean. Lalu kata Uqbah bin Nafi', kalaulah di seberang lautan ini adanya daratan, nescaya aku akan bawa kalimah la ilaha illallah di seberang lautan ini. Nak royak? Inilah dia Islam. Inilah dia satu hala tuju semangat yang ada pada generasi awal Islam. Sebab tu tuan-puan, ada teori kata Islam ni mari daripada India, daripada Arab lah, daripada Cina lah, mari ke Nusantara. Mari macam mana? Naik kapal tuan-puan, mengharungi lautan bergelora. Ombak toh macam mana yang mereka redah untuk sampai kepada tempat kita. Tapi sebab apa demikian mereka korbankan kehidupan mereka? Kerana mereka nak lihat orang lain pun dapat nikmat sebagaimana mereka dapat. Jadi itulah yang melahirkan kita pada hari ini menjadi salah seorang yang mewarisi semangat yang mereka ada, menanamkan keimanan dalam diri kita. Kita kerjakan kefarduan-kefarduan setiap hari, kerana kita mewarisi apa yang telah dikorbankan oleh generasi awal sampailah generasi yang berikutnya. Jadi tuan-puan, sekadar ini sajalah tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, iaitulah mengenai pemulawan ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin Quraisy. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pula tajuk yang berikutnya, iaitulah perantauan ke Taif. Perantauan ke Taif ni antara tajuk menarik juga, kerana inilah menjadi satu perkara yang sangat syahdu apabila baginda Rasulullah akhirnya dihalau oleh orang-orang dengan anak batu, sehingga datang Jibril alaihi salam menawarkan bantuan untuk menimpakan azab pada orang-orang yang timpakan batu pada dia, tetapi baginda menolak tawaran yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.